Okey, bab 4 kita dah habis sampai 4.3 saja aplikasi. Okey, yang kita dah tengok proses Haber dengan proses sentuh. Okey, proses Haber untuk menghasil amonia. Okey, manakala proses sentuh untuk menghasil asid sulfurik pekat. Okey, hari ini kita sambung dengan bab 5 iaitu sebatian karbon. Okey, sebatian karbon. Okey, apa itu sebatian karbon? Okey, kita tengok bahagian 5.1. Okey, pengenalan sebatian karbon. Okey, sebatian karbon dalam alam. Okey, jadi sebatian karbon tu ialah apa? Okey, jadi kalau kamu baca pun dah tahu sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi unsur karbon ataupun kita guna simbol kimia dia C. Okey, dia adalah bahan ataupun sebatian yang mengandungi karbon. Okey, dan sebatian karbon ni kalau kamu tengok carta sebelah, okey, sebatian karbon ni boleh bahagi kepada dua jenis. Okey, iaitu kita ada sebatian karbon organik dan sebatian karbon bukan organik. Okey, karbon organik dengan sebatian karbon bukan organik. Okey, mungkin kalau kamu pergi beli sayur, okey, mungkin petani itu kata, okey, yang ni adalah yang sayur organik. Okey, sayur organik. Jadi organik ia apa? Okey, iaitu adalah berkaitan dengan benda hidup. Okey, dia berasal daripada benda hidup. Sebagai contoh dia bagi di sini petroleum, sutra, arang, batu. Okey. Jadi petroleum ni kita akan belajar dalam bab bahagian seterusnya iaitu 5.2. Okey, jadi kenapa kita kata petroleum itu adalah sebatian karbon organik ataupun dia berasal daripada benda hidup. Okey. Jadi sebenarnya ada banyak lagi dah, sebagai contoh surat khabar. Okey, surat khabar kita guna kertas, okey, ataupun kertas. Kita guna pokok kan, okey, untuk menghasilkan kertas tu. Jadi dia pun juga berasal daripada benda hidup. Okey, jadi itu sebatian karbon organik. Okey, manakala bagi sebatian karbon bukan organik, dia adalah berasal daripada benda bukan hidup. Okey, bukan hidup. Okey, sebagai contoh batu kapur. Okey, batu kapur, gas karbon dioksida. Okey, kalau kamu baca memang kamu dia biasa gas karbon dioksida. Dia adalah bukan berasal daripada benda hidup ataupun dia berasal daripada benda bukan hidup. Okey, maka sebatian karbon ni kita panggil sebatian karbon bukan organik. Jadi senang saja, kamu tengok dia berasal daripada benda hidup, maka dia organik. Kalau dia berasal daripada benda bukan hidup itu kita panggil dia sebatian karbon bukan organik. Okey? Okey, jadi seterusnya kita tengok pula di bawah, okey, iaitu kitaran karbon. Okey, kitaran karbon. Okey. Jadi dia kamu nampak satu gambar aja di bawah. Okey, kitaran karbon. Okey, jadi bagi kitaran karbon ni kita merujuk kepada karbon dioksida. Okey, karbon dioksida dalam atmosfera, maksudnya yang berada di udara kita, di sekeliling kita. Okey, kita nak tengok kitaran dia, maksudnya bagaimana karbon dioksida ni dihasil dan diguna. Okey, itu menjadi satu cycle. Dia dihasil dan dia diguna. Okey, jadi kita panggil kitaran. Okey, kalau kamu tengok tu dia ada anak panah, ada yang warna merah. Okey, kita tengok yang merah dulu lah. Okey, jadi bagi yang merah maksudnya adalah proses yang menghasil gas karbon dioksida ke udara. Okey, jadi dia akan masukkan gas karbon dioksida ke udara. Jadi proses yang kamu nampak di sini ialah proses respirasi. Respirasi daripada pokok ataupun binatang ataupun manusia, haiwan. Okey, jadi kita akan melakukan respirasi. Jadi waktu kita tarik nafas, kita akan gunakan oksigen, dan waktu kita hembus keluar, kita akan hembus keluar gas karbon dioksida.
dioksida. Jadi proses ni akan menjadikan gas karbon dioksida bertambah. Okey, iaitu proses respirasi. Okey, respirasi ya. Lepas tu bagi pokok benda hidup, okey, haiwan sebagainya yang sudah mati, dia akan menjadi organisma yang mati. Jadi bagi pokok, tumbuh-tumbuhan, haiwan yang dia sudah mati, jadi organisma ni dia akan mereput. Reput akhirnya jadi tulang sajalah. Dan waktu dia proses reputan tu, dia juga akan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi kita ada respirasi, satu. Kita ada pereputan, yang nombor dua. Okay, nombor tiga ialah pembakaran bahan api. Sebagai contoh kereta, exhaust yang keluar. Okay, kilang-kilang keluar banyak asap tu. Okay, jadi ataupun kamu bakar sampah. Okay, ada sampah kamu bakar. Okay, dia semua ni ialah pembakaran. Okay, pembakaran bahan api dan dia akan mengeluarkan gas karbon dioksida dan gas karbon dioksida ni akan berada di udara kita. Jadi kamu nampak di sini ada 1, 2 pereputan dan 3 pembakaran bahan api yang akan menyebabkan gas karbon dioksida kita bertambah. Okey. Jadi kita tengok pula yang warna biru. Hanya satu saja yang warna biru. Maksudnya bahagian ni, proses ni akan mengguna. Dia keluarkan karbon dioksida di udara. Maksudnya gas ni akan kurang. Jadi dia akan guna gas karbon dioksida, iaitu kita tengok proses fotosintesis. Okey, fotosintesis nanti cikgu akan terang bahagian nota seterusnya. Okey, jadi kita tengok dulu. Jadi bagi gas karbon dioksida, kalau yang menjadikan gas karbon dioksida bertambah ada 3 proses: respirasi, pereputan dan pembakaran. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Dia ada penerangan tentang gas ini. Kita tengok sini. Gas yang 3 proses tadi yang menjadikan gas karbon dioksida bertambah, meningkat. Gas karbon dioksida dibebas ke atmosfera melalui 3 proses. Maksudnya gas karbon dioksida bertambah melalui respirasi, iaitu karbon dioksida merupakan sebatian waktu kita bernafas tu kita akan hembus keluar karbon dioksida. Pembakaran yang tadi kita gunakan bahan api fosil macam kereta, dia keluar asap, ataupun ada pembakaran hutan ataupun pembakaran sampah, dia akan keluarkan gas karbon dioksida. Dan ataupun jadi kalau kamu tengok di sini, letusan gunung berapi juga akan mengeluarkan gas. Waktu berlakunya letusan tu, dia juga akan keluarkan gas karbon dioksida. Jadi ini pembakaran. Jadi kita tengok yang ketiga yang tadi, penguraian. Penguraian tu adalah pereputan. Jadi semasa proses pereputan oleh bakteria ataupun kulat, karbon dioksida dibebaskan. Jadi ini penguraian ataupun kita guna pereputan. Kita boleh guna pereputan. Sama. Lepas tu ini 3 yang menjadikan gas karbon dioksida bertambah. Kita tengok bahagian bawah pula ialah berkaitan dengan fotosintesis. Fotosintesis adalah satu proses di mana tumbuh-tumbuhan tu membuat makanan sendiri. Dia membuat makanan sendiri. Jadi kepentingan proses fotosintesis termasuk membolehkan tumbuhan hijau membuat makanan. Dia boleh buat makanan sendiri. Iaitu kalau kamu tengok gambar raja ni, kalau dia nak buat makanan fotosintesis, dia perlu cahaya matahari, cahaya. Dia juga akan gunakan gas karbon dioksida di udara. Jadi tak payah duit. Dia guna gas karbon dioksida dan dia akan serap air daripada melalui akar dia. Selepas dia ada 3 ni, ada air, ada karbon dioksida, ada cahaya, dan bagi daun tu dia ada klorofil, bersama dengan klorofil. Jadi akhirnya dia boleh menghasilkan makanan dia dalam bentuk glukosa. Jadi glukosa ni adalah makanan dia. Jadi ini adalah makanan untuk tumbuh-tumbuhan. Dia hasil dalam bentuk glukosa. Dan selain pada dia buat makanan, pada masa yang sampingan,
dia akan keluar gas oksigen. Okey, jadi maksudnya tanpa tumbuhan ni sebenarnya kita semua tak boleh hidup lah, sebab oksigen tu tak ada ganti. Okey, jadi tapi waktu fotosintesis tumbuhan tu akan keluarkan oksigen. Okey, jadi kamu tengok di bawah sambung di sini, dia boleh buat makanan untuk tumbuhan, membekalkan makanan kepada haiwan, okey, yang sebagai kerbau, okey, dan sebagainya. Okey, herbivore yang mereka memerlukan tumbuhan sebagai makanan. Menambahkan kandungan oksigen, okey, oksigen boleh dihasilkan. Okey, menyingkirkan karbon dioksida berlebihan. Okey, kalau kita tak ada pokok, okey, tak guna karbon dioksida untuk fotosintesis, mereka tak serap ataupun tak guna karbon dioksida, maka gas ini akan semakin meningkat, okey, di udara kita. Dan kalau dia semakin meningkat, dia akan menyebabkan yang kita panggil kesan rumah hijau, okey, yang menjadikan bumi kita semakin panas, okey, yang kita panggil pemanasan global. Okay, jadi dia ada banyak kebaikan kalau kita tengok sini melalui proses fotosintesis. Jadi kita memang galakkanlah, okay, go for green, okay. Jadi kita tanam pokok dan sebagainya. Jadi kita pastikan alam kita adalah alam yang mesra, okay. Okay, jadi kita dah habis dah bahagian 5.1 yang melalui pengenalan tentang karbon ini ya. Kita ada sebatian karbon dan kita ada gitaran karbon. Okey. Okey, jadi kita dah habis 5.1 di sini.